Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya kita akan teruskan video lecture kita untuk AGF 4043, Food Packaging Technology. Okey, topik 5, okey, Special Packaging Method. Okey, yang ini kita akan tengok jenis-jenis packaging yang special sikit lah. Okey, so next. Okay, learning outcome. After completing this unit, students should be able to identify different type of specialty food packaging. Okay, jenis-jenis food packaging yang special sikit. Okay, explain the concept of the vacuum packaging. Okay, kita akan belajar pasal vacuum packaging, modify atmosphere packaging, okay, control atmosphere packaging, active and intelligent packaging. Okay. And then kita akan belajar juga, okay, discuss about current global food trend and convenient food packaging lah. Alright, so next. Okay, new packaging method. Okay, ada banyak. Sebenarnya packaging kita tak adalah terhad kepada letak dalam pouch, okay, letak dalam kotak, letak dalam botol, letak dalam tin. Itu biasa sangat. Kalau zaman sekarang ni, abad ke-21 ni, okay, 21st century ni, okay, banyak teknologi packaging telah diwujudkan. Okay, mungkin menggunakan material yang sama. Ada yang menggunakan material besi, ada yang menggunakan material plastik, pouch, okay, ada yang menggunakan kertas. Tapi mungkin daripada segi kaedahnya berbeza, canggih sikit. Disebabkan ada method, ada kaedah, dia jadi canggih sikit. Okay, so kita ada contohnya vacuum packaging. Okay, vacuum packaging. Okay, contohnya apa produk yang ada vacuum packaging? Okay, contohnya adalah ikan perkasam dekat area Lenggong ni sendiri. Kalau siapa pernah pergi tengok kat kedai-kedai ikan perkasam ke area sini, dia punya packaging dia ikan perkasam dia dalam plastik yang macam kat dalam dia tu rapat dengan produk yang macam tak ada udara pun. Plastik tu rapat dekat produk ikan dekat dalam tu, jadi plastik dia dikeras. Okey. Itu sebenarnya disebabkan vacuum packaging. Dia sedut udara dalam keluar. Okay, yang kedua, modified atmosphere packaging. Okay, modified atmosphere packaging, okay, nama lain dia MAP. Okay, ini kita yang ajar lagi. Okay, so next, control packaging. Okay, next, active, smart, interactive, clever or intelligent packaging. Alright, so kita tengok dulu. Yang pertama, vacuum packaging. Okay, so vacuum packaging, okay, commonly used to define a packaging system that implies the reduction of partial pressure of atmospheric gases, oxygen being 20% of them inside a package. Okay, a vacuum inside a package can be obtained mainly through two systems. Okay, steam flushing of the headspace, okay, sucking the air from the package headspace by the means of equipment vacuum chamber. Alright, so apa maksud kat sini? Okay, vacuum packaging, okay, basically dia adalah kita imply of reduction of partial pressure. Kita mengurangkan partial pressure, okay, tekanan separa. Tekanan separa atmosfera. Atmospheric pressure, tekanan udara tu kita rendahkan. Dalam kata mudahnya, plastik tu kita masukkan produk kita dalam plastik, and then bila masuk dalam vacuum packaging machine dia akan sedut keluar udara menggunakan vacuum. So dalam packaging kita yang tinggal, udara sangat-sangat sikit. Okay, so bila udara sikit, apa faedah dia? Banyak biochemical reaction tak boleh berlaku. Bakteria tak boleh membiak. Okay, mungkin dapat mengurangkan, memperlahankan proses makanan untuk rosak. So makanan jadi tahan lebih lama. Okay, so apa benda teknik yang digunakan? Nama dia steam flushing of the headspace. Okay, headspace ni apa? Headspace ni, kalau ingat dalam kelas saya pernah cerita, headspace ini dalam packaging makanan, dalam jajan tu, perasan tak? Ada ruang udara dalam paket tu kan. Makanannya sikit tapi angin banyak. Angin yang banyak tu, itu kawasan tu kita panggil sebagai headspace. So steam flushing of the headspace, okay. Sucking the air from the package headspace by the means of equipment, okay, menyedut udara daripada headspace, okay. So dapatlah vacuum packaging. Okay, so benefit of vacuum packaging.
benefit of vacuum packaging, apa dia punya kelebihan, okey, faedah dia. Okey, pertama, prevent oxidation reaction. Okey, dapat menghalang oxidation reaction. So kita tahu makanan mudah rosak disebabkan oxidation reaction. Okey, so kalau kita buat vacuum packaging, kita dapat menghalang oxidation reaction. Yang kedua, prevent damaging vitamins. Okey, so vacuum packaging juga salah satu faedah je yang ini kurang orang tahu, dapat menghalang kerosakan vitamin dalam produk makanan tu. Okey, yang seterusnya, prevent damaging fatty substance. Okey, dapat menghalang kerosakan produk-produk yang ada kandungan fat dalam dia. Macam kita tahu, fat sangat mudah rosak kalau ada udara. So bila ada udara, dia terlibat dengan oxidation reaction lah. Fatty acid. Okey. So kalau fat produk ni, dia kalau kena udara, oxidation process, okey, dia cepat rosak, cepat jadi tengik, jadi bau, jadi busuk, okey. Jadi hydroperoxide, okey. So kalau vacuum packaging dapat menghalang kerosakan tersebut daripada berlaku. Okey, seterusnya kita ada prevent damaging pigment. Kita belajar pasal pigment hari tu, pasal color, ingat tak? Okey, pasal color itu. Hari tu maksud saya SEM 2. Hari tu maksud saya SEM 2. SEM 2 ada belajar pasal pigment. Pigment ni berkaitan dengan warna kan. Color-color, okey. Pada makanan. Okey, so setiap pigment ni ada khasiat dia tertentu lah. Macam pada sayur especially keratin, ada kandungan vitamin A, okay, color merah, okay, carotenoid semua tu kan. So kita kena jaga pigment juga sebenarnya untuk makanan ni supaya khasiat dia kekal. So vacuum packaging dapat menghalang kerosakan pigment. Okay, seterusnya, prevent damaging flavoring substance that are often catalyzed by the enzyme. Okay, so dapat menghalang kerosakan flavoring substance. Kalau dalam makanan tu kita ada tambah agent flavor, perasa. Okay. So perasa ni kalau nak bagi dia tahan lama, boleh letak dalam vacuum packaging. So rasa dia akan maintain kekal lama lah, tak hilang. Dia tak ada off flavor. Okay. So prevent growth and activity of aerobic microorganism. Okay, dan yang terakhir, sangat ketara, kita tahu tak ada oksigen, maksudnya mikroorganism tak boleh membiak, so makanan tahan lebih lama. Okay, ni contoh main system utilized for obtaining vacuum packaging. Macam mana nak dapatkan mewujudkan vacuum packaging ni. Okay, kalau perasan, kita tengok gambar di bahagian A dulu. Okay, di belah kiri. Okay, step A. Okay, step A, ballooning product. Okay, kalau perasan by picture, okay, kita akan nampak di mana udara disedut sedikit demi sedikit sampailah nampak packaging pada step C tu, yang terakhir tu pada line belah kiri ni. Okay, okay, packaging dia rapat kepada produk. So yang ni dia sedut udara daripada dalam packaging. Okay. Okay, cara kedua pun sama juga kalau perasan. Okay, apa beza cara yang belah kiri, line belah kiri dengan line belah kanan sebenarnya? Okay, perbezaan dia adalah tekanan udara. Kalau macam tekanan udara untuk yang A ni sebenarnya atmospheric pressure dia direct sedut daripada oksigen dalam packaging. Tetapi kalau untuk step B, sebenarnya dia mengurangkan tekanan udara di sekeliling packaging, menyebabkan udara kat dalam keluar. Kalau yang A ni dia sedut direct, sedut. Yang B ni dia mengurangkan tekanan udara kat keliling packaging, menyebabkan tekanan udara dalam packaging tu lagi tinggi, menyebabkan udara automatik keluar sendiri. Tapi basically konsepnya tetap sama sebenarnya. Teknik je berbeza sebab jadi ikut jenis mesin. Kalau dekat lab packaging kita ada vacuum packaging ni lah. Tapi basically benda yang sama juga yang berlaku, iaitu angin daripada dalam keluar. Okay, ni don't worry, tak keluar exam. Okay, so next. Okay, example of package configuration used for vacuum packaging. Okay, so packaging untuk vacuum packaging yang sesuai adalah thermoform package. Ni nama material adalah yang thermoform package. Okay, mungkin kena cari material plastik yang bersifat thermoform. Okay, ingat tak kali lepas kita belajar thermoplastik. Okay, so utilized for
packaging many kinds of perishable food, both consumer and industrial units. Okay. Yang kedua, kita boleh juga guna pouch. Pouch. Pouch ini, senang cerita, packet, packet pre-made pouch. Okay. Commonly utilized for vacuum packaging. Okay. So kalau ni jenis yang kedua, bentuk pouch. Pouch ni macam bentuk bag, kita tutup bag tu, buang udara kat dalam tu. Okay. Thermoform package ni material dia. Tak kisah bentuk macam mana, material dia thermoform. Okay. So basically kalau korang perasan, okay, kegunaan vacuum packaging ini selalunya untuk produk-produk yang senang rosak. Contoh-contoh produk sausage, produk-produk daging, okay. Benda-benda yang perishable, okay, yang high moisture content, okay, yang tinggi microbial activity, water activity tinggi, okay, selalunya menggunakan vacuum packaging sebagai salah satu alternatif untuk membuat makanan tersebut di dalamnya tahan lebih lama. Okey, habis mengenai vacuum packaging. Okey, so nanti bersama video ini juga saya akan upload kat YouTube, nanti saya akan bagi link. Okey, saya juga akan bagi juga link-link video-video YouTube yang memang ada kat YouTube yang berkaitan juga dengan chapter ini. So nanti boleh tengok link tersebut, klik, okey. Dan boleh tengok ulangan di YouTube lah. Alright. So seterusnya kita tengok modified atmosphere packaging. Okay. Packaging yang kedua adalah atmosphere packaging. Okay. Modified atmosphere packaging. Okay. MAP. Okay. So modified atmosphere packaging, MAP ni, okay, basically adalah packaging di mana kita tahu dalam packaging, kalau yang normal bukan packaging, bukan vacuum lah ni, dah tak cerita pasal vacuum lah, kita cerita pasal packaging biasa. Kalau packaging biasa yang bukan vacuum tu, okay, kalau kita letak produk, kita seal, mesti ada udara kat dalam dia, confirm ada udara kalau bukan vacuum packaging lah. Okay, so macam mana konsep modified atmosphere packaging ni, MAP ni adalah kita tahu kalau normal packaging mesti ada udara kat dalam dia bila kita tutup. Bila kita seal, masih ada udara kat dalam dia. Okey. MAP adalah teknik di mana udara yang normal kat dalam tu biasanya oksigen dengan karbon dioksida lah daripada atmosfer normal kita ni. Dia cuba ubah dengan menggantikan gas lain dimasukkan dalam tu. Okey. Mungkin dicampur dengan gas-gas, inert gas seperti helium. Okey. Seperti nitrogen, okey. Dicampur dengan gas-gas lain. Untuk apa? Untuk mengurangkan kandungan oksigen kat dalam packaging sedia ada itu supaya makanan kat dalam tu tahan lebih lama. Okey, so kita tengok MAP. Okay, definition dia apa? Okay, a packaging method in which a combination of gases such as oxygen, carbon dioxide, nitrogen is introduced into the package at the time of closure. Bermaksud adalah satu teknik packaging di mana campuran oksigen, carbon dioxide dan nitrogen dimasukkan ke dalam package itu sebelum dia di seal, sebelum dia ditutup. So purpose is to extend the shelf life, untuk meningkatkan jangka hayat makanan kat dalam tu, tujuan MAP ni. Okay. So application dia MAP ni sebenarnya dah lama ada. Okay. Yang kita makan jajan tu kebanyakannya MAP. Korang biasa beli super ring, okay. Super ring lah, rota lah, apa lagi, jajan. Saya dah lama tak makan jajan ni, tak tahu. Okay. So kat dalam dia kebanyakannya menggunakan MAP punya teknik, campuran nitrogen, oksigen dan juga carbon dioxide. Okey, tujuan dia untuk mengurangkan, melambatkan pembiakan mikroorganism kat dalam dia lah. Okey. Twisties. Lama tak makan twisties. Nak belilah nanti. Okey, so next. Okay, modified atmosphere packaging, okay, MAP, okay, is based on modify altering the atmosphere. Dia mengubah, okay, ataupun modified, okay, ataupun altering, mengubah, okay, atmosphere yang normal dalam packaging tu. Dia ubah, dia buat campuran atmosphere lain, udara lain, okay. So 3 gas yang selalu digunakan dalam campuran ini lain tak bukan macam kita sebut tadi, nitrogen. Yang kedua, carbon dioxide. Yang ketiga, oksigen. So, selalunya ada kombinasi antara tiga-tiga jenis gas ini. Nitrogen, carbon dioxide, oksigen. So, biasanya dalam MAP bukanlah dia letak satu jenis gas saja. Campuran gas dimasukkan dalam packaging tersebut. They are used either alone
okay, or in the most cases in combination. Okay, so boleh jadi guna gas itu salah satu pun boleh rupanya. Okay, sorry ya. Okay, salah satu boleh, okay, ataupun gabungan antara ketiga-tiganya. Okay, so mixture of carbon dioxide, okay, and argon. Argon ni salah satu contoh inert gas, okay, seperti nitrogen. Okay, so banyak juga digunakan. Argon pun ada juga digunakan, tapi kebanyakannya kita guna nitrogen, carbon dioxide dan juga oksigen. Alright, so next. Okay, ni contoh lah. Contoh makanan, okay, yang sebelah ni item nama-nama produk makanan. Okay, fresh beef, okay, daging segar, smoked fish, ikan salai, okay, fresh fish, ikan segar, fresh produce, okay, fresh produce ni dia merujuk kepada sayur-sayuran lah, sayur-sayuran yang segar, okay. Fresh poultry, daging ayam segar, smoked meat, daging salai, pizza lah, cheese, keju, okay, slice daily meats, okay, daging potong, daging kisar, daging hancur, semua tu lah. Okay, so dia compare kan kat sini, ini adalah shelf life, okay. Kalau contoh kita simpan dalam packaging biasa ataupun tanpa packaging dalam peti sejuk yang kedua ni, okey, kolom kedua ni, okey. Contohnya fresh beef dia tahan 1 hingga 2 minggu, okey, 1 to 2 weeks, okey. Tapi kalau kita compare kepada yang sebelah ni, hujung sekali, estimated refrigerated life vacuum packaging, kalau kita simpan dalam keadaan sejuk tapi dalam vacuum packaging, okey, dia boleh tahan sehingga 6 minggu. So kita boleh nampak lah, bila kita tambah packaging menggunakan vacuum packaging, okey, dia jadi tahan lebih lama. Ini kalau guna vacuum packaging. Okey, tapi sekarang kita nak cerita pasal MAP. Okey. So, MAP gas dia adalah oksigen, nitrogen and carbon dioxide macam kita sebut tadi. Okey. So, apakah sifat-sifat yang ada pada oksigen, nitrogen dan carbon dioxide ni sampai 3 udara dia selalu dipilih? Okey, yang pertama adalah oksigen. Okey. Oksigen dia sustain basic metabolism. Banyak metabolism reaction boleh berlaku, banyak chemical reaction boleh berlaku dengan oksigen. Okey, dapat menghalang anaerobic spoilage. Macam kita tahu, ada juga bakteria yang boleh membiak tanpa udara. So kalau kita buang 100% udara, belum tentu kita dapat menghalang pertumbuhan bakteria. Okey, sebabnya ada jenis bakteria yang anaerobic, yang tak ada udara lagi dia cepat membiak. So kadang-kadang kita letak juga udara sikit untuk menghalang perbiakan bakteria yang jenis anaerobic. Okay. Tapi nitrogen yang kedua, kita tengok kebanyakannya dia menghalang oxidation process, rancidity, mold growth. Mold ni adalah kulat. Okay. Okay. Insect attack. Okay. Serangga. Okay. Package collapse. Okay. So kalau perasan dekat nitrogen ni banyak sikit dia punya kelebihan dia. Chemical inert maksudnya dia tak ada reaction. Nitrogen ni dia biasa dia tak react dengan chemical composition dalam makanan, chemical composition dalam packaging. So dia tak mengacau sebarang reaction yang berlaku kat dalam produk tu lah. So dia chemically inert. So tak ada reaction boleh react dengan nitrogen ni kalau daripada packaging material dan juga daripada produk makanan. Okay, so selamatlah kita nak guna nitrogen ni. Okay, oxidation boleh dihalangkan. Sebabnya apa? Sebab bila kita letak nitrogen, oksigen kita kurangkan. So oxidation process boleh dihalangkan. Rancidity, okay, minyak tak boleh tengik. Okay, minyak akan tahan lebih lama. Produk minyak lah, fatty. Okay, insect attack, okay, serangga, okay. Okay, last kali kita tengok carbon dioxide. Okay, carbon dioxide, okay. So bila kita dalam MAP pun dia kontrol juga kandungan carbon dioxide. Okay, sebab ni carbon dioxide ni dia boleh menghalang bakteria dan mode activity yang aerobik. Tadi anaerobic yang oksigen. Kalau yang aerobik dia perlukan udara. So carbon dioxide lebih, udara kurang. So bakteria yang aerobik dan juga mold ni, kulat ni boleh dihalang pertumbuhannya. Okay, fat soluble, okay, not suitable for dairy produce. Okay, ni sifat carbon dioxide ada fat soluble. Okay, high concentration can injure produce.
Okey, tapi kelemahan dia karbon dioksida kalau terlebih banyak, produk boleh rosak. Kalau karbon dioksida kandungan karbon dioksida gas dalam packaging terlampau banyak, produk boleh rosak juga. So, dia akan kontrol antara ketiga-tiga jenis gas ini dalam packaging tersebut. Oksigen, nitrogen, karbon dioksida. Boleh guna salah satu ataupun boleh guna gabungan ketiga-tiganya. Tapi selalunya kalau guna salah satu, yang salah satu tu mestilah selalunya inert gas. Contohnya nitrogen. Yang dipilih sebagai satu-satu yang tak ada combination selalunya nitrogen. Tapi nitrogen boleh juga gabung dengan oksigen, gabung dengan carbon dioxide. Tapi kalau yang boleh guna untuk satu, biasa guna nitrogen. Kalau oksigen dengan carbon dioxide ni diguna gabungan. Okay. Okay, so next. So, kelebihan MAP, okay. Kelebihan dia, advantages, increase the shelf life, okay, meningkatkan jangka hayat. Yang kedua, increase the market area, okay. So, tahan lebih lama, kita dapat pasarkan lebih jauh, okay. Lower production and storage cost, mengurangkan cost untuk production dan juga penyimpanan, okay. So, improve the presentation, fresh appearance, clear view of products. Okay. Boleh improve dari segi kita punya kecantikan produk tu. Okay. Fresh appearance, clear view, sebabnya produk ni tahan lebih lama, sebabnya tak ada spoilage yang berlaku, so produk akan nampak sentiasa fresh lah. Tu maksud dia lah. Okay, so next, easy separation of slice. Okay, kalau produk tu dalam bentuk kepingan-kepingan, potongan-potongan, dia tak melekat lah. Dia memudahkan separation of slices. Okay, so kelemahan MAP ni pula, okay, initial high cost of packaging equipment. Okay, dia memang dia mengurangkan production and storage cost, tapi kelemahan dia tinggi pula kat tang cost nak beli alat untuk MAP tu. Sebab alat untuk MAP tu dia kena ada mesin. Satu, kena ada mesin. Yang kedua, kena beli tong gas. Gas nitrogen, gas carbon dioxide dengan gas oksigen kena beli asing. Gas ni yang mahal sikit ni. So cost dekat tang nak beli equipment dan juga nak beli gas tu agak mahal lah. Okay, so next, discoloration of meat pigment. Dia kelemahan untuk produk daging. Okay, produk daging kalau dengan vacuum tadi dia bagus. Okay, tapi kalau dengan MAP ni produk daging tak digalakkan lah. Sebab apa? Sebabnya dia boleh menyebabkan color tu jadi nampak tak segar. Kalau segar dah color daging, color merah kan, dia makin jadi ke arah coklat lah. Pigment, discoloration of meat pigment. Okay. So next, leakage. Okay. Mungkin kalau campuran oksigen tu tak kena ataupun kembung sangat, banyak sangat kandungan MAP kat dalam dia. Okay, modified atmosphere packaging. Okay, dia kan kembung, bila ada udara kan ada ruang udara. So mungkin kalau koyak, kalau berlakunya kebocoran, okay, efek tu sia-sia. So kalau contoh apply MAP tapi sealing punya teknik tak bagus, okay, ada bocor, okay, sia-sia lah buat MAP, tak ada efek pun. Kelemahan dia kalau bocor tak ada efek. Tak dapat memanjangkan jangka hayat makanan. Okay, so next, fermentation and swelling. Okay, sebab kadang-kadang walaupun kita kontrol oksigen, tapi ada setengah bakteria masih boleh buat fermentation, penampaian. Okay, produk masih boleh rosak, tapi depend on jenis produk juga, tak semua produk. So betul-betul kena kaji produk yang kita nak letak kat dalam MAP ni, adakah berlaku fermentation ataupun ada reaction yang boleh berlaku kalau kita kacau kandungan atmosfer asal kat dalam dia. Okay, so next, potential of growth of organism. Okay, kalau contohnya kita kurangkan oksigen, kelemahan dia adalah anaerobic, bakteria boleh tumbuh pula. Walaupun kita kurangkan oksigen, tapi ada jenis bakteria yang kan, setengah-setengah bakteria ada yang boleh membiak dalam keadaan tanpa oksigen. Okay, so next. Okay, so packaging material untuk MAP. Apakah material yang sesuai untuk MAP? Okay, so selalunya, okay, kita tengok terus kepada point yang kedua. Point yang kedua, flexible and semi-rigid plastik. Okay, produk yang kena menggunakan packaging yang fleksibel, okay, semi-rigid, okay. Dia bukan yang keras macam besi. So besi tak sesuai lah untuk MAP. So
Yang paling sesuai selalunya produk-produk seperti plastik, okey, ataupun campuran plastik ataupun yang disalut dengan plastik laminates are the most common material used for the MAP food. Okey, commonly used plastic flexible laminates. Okey, plastik lah senang cerita. Sebab plastik memang selalunya fleksibel. Plastik seperti apa? Seperti PE, seperti PP, seperti tu polymer, itu nylon lah, ada sejenis plastik lah. Okey, polyethylene tetraplate, okey, PET, okey, PVC, okey, alright, dan sebagainya lah. Ni jenis-jenis. Kalau yang pelik-pelik ni PVDC, okey, EVOH, ini yang kita tak belajar ni. Okey, ini adalah kategori others of plastik material lah. Soalnya plastik ni ada banyak cabang dia. So kategori dalam simbol nombor 7, dalam simbol plastik yang nombor 7, others. Dia tak ada spesifik. Yang selalu kita pakai selalunya PE, PET, PP, okey. LDPE, HDPE, okey. Itu yang biasa kita pakai. Okey, so kebanyakannya produk-produk daripada plastik lah yang paling sesuai untuk MAP. Okey, ni sedikit gambar lah. Okey, normal atmosphere. Okey, ini kalau pada oksigen biasa, okey, ataupun dalam normal plastic bag tapi masih ada kandungan oksigen dan karbon dioksida. Okey, tapi kalau MAP bag, mungkin kita kontrol jumlah oksigen dan juga karbon dioksida kat dalam dia. Kita boleh kontrol berapa persen. Okey, kita tetapkan oksigen berapa persen yang kita nak, karbon dioksida berapa persen yang kita nak dalam packaging kita tu. Okey, so makanan boleh tahan lebih lama. Okey, dalam gambar ni tomato dia tahan lebih lama lah. Alright, so next. So ini dia compare kalau contohnya ground beef, liver beef cuts, okey, pada temperature 2 degree Celsius, okey, 2 degree Celsius sejuk lah. Pada dalam peti sejuk ni, kalau 2 degree Celsius dalam peti sejuk kita lah. Okey, so normal package, okey, kalau letak dalam beg plastik biasa, okey, dia tahan selama 2 hari saja. Okey, tapi kalau perasan, kalau letak dalam MAP, okey, kita dapat lebih lama sikit ketahanan dia. Okey, ada yang 4 hari, ada yang 6 hari, ada yang 10 ke 12 hari. So MAP ni sebenarnya dia membantulah untuk memanjangkan shelf life of the product dalam MAP packaging ni. Okey. Okey, habis pasal MAP. Okey, tadi kita dah belajar pasal vacuum. Yang kedua kita dah belajar pasal MAP. Okey, yang seterusnya kita akan tengok active packaging. Okey, active packaging ni adalah packaging yang ni very macam canggih sikit lah compare pada packaging yang dua sebelum kita sebut. Okey, yang dua sebelum ni vacuum tu dah canggih juga. Okey, MAP pun dah canggih, tapi yang ni lebih canggih, active packaging application. Okay. Tapi active packaging application ni dia ada speciality daripada segi material dia, bukanlah daripada plastik biasa. Material dia dibuat khusus untuk membolehkan dia ada sifat-sifat yang special. Sebagai contoh, absorbing and scavenging. Okey, ada setengah material sekarang dicipta, okey, dibuat membolehkan dia boleh serap oksigen, boleh serap karbon dioksida, okey, boleh serap flavor, okey, UV light. Okey, ni very special. Okey, so secara detail saya tak boleh nak bagi tahu. Okey, sebabnya dia mungkin ada company yang dah buat tapi dia tak publish kepada umum lah, tapi wujudnya packaging tersebut ada packaging yang boleh serap moisture semua. So apa kelebihan dia kalau serap moisture? So makanan yang tinggi moisture, okey, maksudnya dia tak akan cepat rosak. Kenapa? Sebabnya moisture yang sedia ada tu tak akan bertambah, sebab dah diserap oleh packaging. Okey, seterusnya releasing, emitting. Ada juga packaging yang melepaskan something, very special. Ada yang boleh lepaskan karbon dioksida, ada yang boleh lepaskan antioksidan. Mungkin dalam packaging tu dah ada antioksidan, bila masuk makanan kat dalam tu, okey, dia lepaskan antioksidan menyebabkan reaction oxidation tak boleh berlaku, sebagai contoh. Okay. Ada juga active packaging ni yang dia removing. Okay, dia boleh membuang something daripada dalam makanan tu, bawa keluar. Contohnya, ada packaging yang mampu untuk membuang laktos, okay, enzim, okay, membuang kolesterol. Tapi yang ni saya pun tak pernah jumpa lagi. Okay, tapi dalam ni dia bagi tahu wujud. Okay, mungkin kat luar negara lah
Okey, dan yang seterusnya temperature control, ada juga packaging yang boleh mengontrol temperature produk kat dalam tu. Mungkin self heating. Self heating ini dah ada kat Malaysia. Okey, di mana produk makanan dalam packaging itu dia boleh panas dengan sendirinya. Hanya koyakkan sedikit dan dia panas sendiri dengan sendirinya. Okey, ada. Itu kategorinya active packaging. Kalau kau tengok kat Instagram ke mana, saya pernah nampak waktu raya bila dulu dah ada produk seperti buka posh tu, rendang dia panas-panas masak sendiri, ada juga. So itu semua disebabkan temperature control. Dia boleh control the temperature, okey. Bila instruction pada produk tu dilakukan. Okey, seterusnya microbial control. Okey, microbial control ni apa? Okey, ada packaging yang ada kebolehan untuk kontrol pertumbuhan bakteria. Sebagai contohnya, mungkin dia ada sinaran UV yang telah di treatkan pada packaging tersebut. Yang ini radiation lah. Sebagai contoh, produk yang sedia ada yang menggunakan UV untuk bunuh bakteria. Sekarang ni apa? Botol air mineral. Air mineral, air minuman, memang sebelum dijual memang wajib kena lalu sinaran UV untuk bunuh bakteria kat dalam dia. Okay, ada packaging yang membenarkan UV untuk menembusinya dan bunuh bakteria. Alright, so seterusnya. Okay, ni oxygen scavenger tadi lah. Okay, ni dia boleh sedut oksigen, menyebabkan kandungan oksigen kurang, bakteria tak boleh membiak. Alright, so next. Okay, antimicrobial packaging. Ni yang packaging yang ada sifat-sifat antimicrobial. So kalau makanan kat dalam tu bakteria nak membiak, dia tak boleh membiak. Sebab apa? Sebabnya ada antimicrobial agent yang ditanam dalam packaging tu. Very special dibuat. Dalam tu letak antimicrobial. Okay. Okay, so dia cakap kat sini antimicrobial punya packaging. Film ni maksudnya material lah. Packaging material antimicrobial ni, dia terbagi kepada dua yang bawah ni kalau kepasan. Okay. Film containing an antimicrobial agent which migrate to the food surface. Okay, yang pertama. Yang kedua, film effective without migration. Okay, apa maksudnya? Okay, yang pertama, ada material yang memang ada antimicrobial yang ditanam dalam dia, yang bertindak untuk bila datangnya makanan, okay, dia akan hinggap, dia akan lepaskan kepada makanan supaya bakteria tak boleh berbiak pada makanan. Okay, itu jenis pertama. Daripada packaging, dia lepas kepada makanan, makanan tak boleh nak rosak, tak boleh nak, bakteria tak boleh nak tumbuh. Okay, jenis yang kedua adalah film effective without migration. Ada juga yang dia kekal kat dalam packaging itu. Dia menghalang bakteria tumbuh, tapi dia tak salurkan antimicrobial tu pada makanan. Tapi dia kekal dekat film tu, sekeliling makanan tu. Dia kontrol daripada segi sekeliling produk makanan tersebut, menghalang bakteria yang terlampau banyak untuk tumbuh. Okey. So ni jenis kedua lah, active packaging jenis kedua, antimicrobial. Okay, so next. Okay, kita nak tengok pasal intelligent packaging. Okay, intelligent packaging. Okay, tadi active. Intelligent packaging ni basically dia sebahagian daripada active packaging. Kita boleh panggil dia sebagai smart packaging juga. Kalau tengok sini, ini intelligent packaging. Okay, dengan smart packaging. Sebenarnya intelligent dengan smart packaging ni dia lebih kurang sahaja. Mungkin sama pun, mungkin ada benda yang sama contohnya. Okay. So basically kedua-dua ni, intelligent dan juga smart packaging ni, contoh-contohnya adalah, pertama adalah okay, mungkin ada pada packaging itu diletakkan tag sensor, okay, RFID. Sekarang kalau pernah dengar kat kereta pun, bayar tol pun dah ada pakai RFID. Dia lekat stiker je tu, tolak account bank, ada juga. Okay, kalau kat luar negara dah banyak pakai, Singapura semua dah ada pakai dah. Okay, ni dia apply juga pada makanan, bermaksud okay, ada sensor ada pelekat sensor pada makanan itu, supaya dalam tu kita boleh detect keluar masuk produk. Okay, itu smart lah. So tak semesti berkaitan dengan khasiat, mungkin daripada segi pengurusan produk kat store pun boleh jadi kan packaging itu smart. Okay, bijak. Okay, alright, so next ada juga indikator. Okay, indikator ni apa? Dia bagi kita petunjuk. Petunjuk ke mana? Ke jalan yang benar tak? Okay, dia bagi petunjuk adakah makanan kat dalam
tu masih elok ataupun tak elok. Okey, okey, ada setengah packaging selalunya kalau indikator ni dia selalunya dia bagi indikator daripada segi warna lah. Siapa ingat waktu sekolah menengah ataupun sekolah rendah kita ada gunakan litmus paper. Kita tahu ada perubahan warna. So kalau chemical reaction berlaku ke arah asid ke arah kali mungkin ada berubah warna. Konsepnya macam tu lah. Okay, tapi ini mungkin dia dah specialize mungkin reaction tertentu. Okay, color packaging tu boleh berubah. Ataupun dia lekatkan stiker yang boleh menyebabkan color stiker itu berubah, menunjukkan makanan kat dalam tu adakah dia masih elok, masih fresh, okay, ataupun dah tak elok. Okay, kalau kat luar negara ada, nanti saya akan share video daripada YouTube lah, contoh freshness indicator. Okay, ni freshness indicator. Okay, biasa produk-produk yang basah, daging, ikan, okay, kadang-kadang nak tahu dia masih elok tak masih elok, dia ada indicator. Kalau masih fresh, color apa keluar kat packaging dia, kat stiker dia. Okay, kalau tak fresh, color apa yang keluar. Okay, nanti kita tengok. Okay, so next, smart packaging. Okay, smart packaging lebih kurang saja. Okay, yang contoh smart packaging adalah QR code lah. Kalau kita biasa tengok, kalau makanan sekarang banyak QR code. So, kita boleh dapat makanan, maklumat berkaitan makanan tersebut lebih banyak dekat web. Okay, scan sahaja kita boleh dapat. Right, ini contohnya tadi. Kalau buah-buahan pun ada juga. Okay, contohnya dia letak petanda nak bagi tahu makanan kat dalam dia macam mana. Okay, color merah menunjukkan makanan kat dalam ni adalah buah jenis yang rangup. Okay, color orange tanda buah ni keras. Okay, color kuning tanda juicy. Dia bagi kita petanda. Okay, okay. So next, so macam mana nak membangunkan smart packaging dan intelligent packaging ni sebenarnya? Dia ada bergantung kepada kemajuan teknologi dunia tu sendiri. Okey, lain negara lain tahap kemajuan teknologi. So pembangunan daripada segi aktif intelligent packaging dan juga smart packaging ni bergantung kepada tamadun sesebuah negara tersebut lah. Okey, yang kedua adalah registration, peraturan. Okey, kementerian, apa peraturan dia, macam mana label yang dibenarkan. Okey, adakah dibenarkan guna label-label sebegini. Okey, so yang kedua, pack size are getting smaller into portions, size pack available for community on pack. Okay, macam kita tahu sekarang kita lebih kepada produk-produk makanan yang senang dibawa ke mana-mana. Kadang-kadang limited tempat nak isi maklumat berkaitan dengan produk. So keperluan untuk kita guna benda-benda seperti QR code untuk bagi kita maklumat yang lebih mendalam di website internet. Okay, so consumer perception of high tech packaging for superior quality product. Yang kedua, adakah consumer sedar benda-benda ni? Okay, adakah pengguna ataupun rakyat negara tu sedar akan kemajuan packaging teknologi? Adakah dia orang nak dalam produk kita? Kalau macam kita kat Malaysia ni, kalau perasan, disebabkan tak ada kita panggil kesedaran, okay, tak ada makluman mengenai kewujudan smart packaging ataupun intelligent packaging ni, orang tak tahu ada benda ni. So bila orang tak tahu, so orang tak kisah manufacturer buat ke tak. Kalau contohnya pengguna minta, confirm orang akan buat. Manufacturer akan buat. Sebabnya kalau pengilang-pengilang ni keluarkan produk, dia mesti berdasarkan permintaan pelanggan. Kalau benda ni dapat menguntungkan dia orang dengan kehendak demand, okey, pengguna meminta benda ni ada, insya-Allah benda ni boleh dilaksanakan. So ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi macam mana pembangunan smart packaging dan juga intelligent packaging di sesebuah negara. Alright. Okey, habis mengenai intelligent and smart packaging. Okey, so seterusnya kita akan teruskan dengan retail ready packaging. Yang ni senang sahaja. Retail ready packaging ini korang biasa jumpa dekat supermarket, Tesco, Giant, okey, hypermarket ke Speedmart ke pun ada. Okey, retail ready packaging. Okey, so basically kita tunjuk gambar dulu lah. Okey, ni retail ready packaging. Okey, kalau korang perasan, kalau dekat kaunter Tesco kadang ada coklat dalam satu kotak besar, dalam tu ada coklat paket-paket kecil. Okey, kita ambil sikit. So packaging yang meletakkan benda sikit-sikit tu kan. Contohnya coklat Snickers, ada satu kotak tulis Snickers, dalam tu ada paket-paket Snickers. Kita nak beli satu je, kita ambil satu lah kan.
So yang kotak yang tinggal tu, yang mengisi benda-benda kecil kat dalam tu, kotak itu kita panggil sebagai retail ready packaging. Okay. So retail ready packaging ni dia benefit dia banyak. Okay. So kita boleh replenish ready. Okay, maksudnya orang ambil satu, orang nak beli satu, tapi masih ada 9 lagi kat dalam tu, contohnya masih ada 9 lagi. So sentiasa ada kat situ. Okay. Bila dah habis betul baru tukar buka kotak baru. Okay, shelf ready sentiasa ada dekat rak-rak kat kaunter tu kalau perasan dia sentiasa ada, tak adalah sekali ambil orang tu kena top up banyak kali, tak ada. So display ready. Okay. Kotak dia pun biasanya menarik, cantik. Okay. Dia dah bagi iklan dah kat kotak dia. Okay. So infrastructure hardware, okay, not ready, ni tak ada apa. So next, okay, lagi benefit dia improve the operational efficiency at the store level. So dia memudahkan operasi di kedai-kedai. Kenapa? Sebabnya macam saya beritahu tadi, kita ambil satu masih ada lagi 9. So buat mana nak top up lagi kan? So sekali letak ada 10 produk. So dia membantu daripada segi sistem pengurusan kedai. 10 dah letak. Okey, dah habis. Ambil lagi kotak, keluar lagi 10. Okey. So dah tahu tadi kotak tadi habis, maksudnya 10 dah terjual. So dia membantu, memudahkan, mempercepatkan kita nak kira stok. Okay, so faster stocking of shelf. Okay, habis je satu kotak yang ada pack kecil-kecil tu, ganti dia satu kotak yang baru, buka satu kotak yang baru, dalam tu ada lagi 10 contohnya lah, ataupun lagi 20, lagi 30. Cepat kita nak top up dekat shelf, dekat rak. Okay, so yang seterusnya improve code rotation. Okay, so memudahkan kod keluar masuk dia lah. So kita tahu, okay, yang ni dah habis, kod dia akan digunakan pakai untuk produk lain pula. Okay, ease of the product identification, memudahkan produk untuk dikenal pasti. Dah tahu produk ni, jenis ni yang dah habis, jenis sneakers dah habis, jenis KitKat tak habis lagi. Contoh macam tu. Okay, mudah kita nak restock. Okay, so macam kita dapat daripada benefit tadi, so bermaksud, okay, retail ready packaging ini dia bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk easy to identify, mudah untuk kita kenal pasti. Tak kisah pelanggan ataupun pekedai. Okay, yang kedua, easy to open, mudah kita nak buka. Buka satu, dalam tu ada banyak, boleh ambil berapa banyak, 1, 2, 3 nak ambil. Okay, senang nak buka. Tak payahlah. Selalunya kalau compare pada produk-produk biasa yang bukan retail ready packaging, dia kalau kita buka kotak yang sedia ada tu, kita buang dan isi kat dalam dia, kita kena susul pula kat atas rak satu-satu kan. Yang ni senang, buka senang. Okay, easy to share, nak letak atas rak pun senang. Easy to shop, senang nak beli. Okay, easy to dispose, senang nak buang. Alright, so next. Okay, habis mengenai retail ready packaging. Okay, current global packaging trend. Okay, packaging innovation is a constant concern for food manufacturer. Okay, as the consumers evolve, factor such as sustainability and product independence require a greater focus on the packaging design. Okay, so global packaging trend kita di dunia ni, okay, trend penghasilan packaging kita, okay, semua bergantung kepada kadar kebergantungan kepada inovasi packaging. Okey, pada permintaan pelanggan, okey, orang nak packaging mudah macam mana, orang nak senang bawa pergi travel, so dia inovasi produk daripada secet besar jadi secet paket kecil, mudah nak bawa pergi mana-mana. Okey, lagi contoh lagi apa lagi, produk susu. Okey, orang nak buat, nak kadang-kadang pergi hotel tak ada susu, so nak kena beli sendiri kat 7-Eleven. Takkan nak beli susu tin bawa naik hotel. Sekarang dah ada jenis picit-picit macam botol pencuci muka tu pun dah ada letak susu cap teko kat dalam tu. Okey, so packaging ni sentiasa berevolusi. Okey, demand bergantung kepada consumer demand, barulah food manufacturer akan buat. Okey, so lagi consumer evolve, lagi manusia canggih ni, okey, lagi pengguna canggih, lagi pengguna bijak, lagi pengguna meminta, okey, food manufacturer confirm akan buat. So packaging akan lebih maju daripada semasa ke semasa, bergantung kepada permintaan semasa. Okey,
So current global packaging trend, okay, functional packaging, okay, yang memberi fungsi lah. Packaging yang ada fungsi seperti smart, active, intelligent packaging tadi, yang special tadi kan. Okay, reiterative packaging, okay. Lagi satu, selain daripada jenis-jenis yang canggih macam smart, intelligent packaging and reiterative packaging ni, okay, ada juga packaging yang berkembang bergantung kepada convenient packaging. Okey, ada kadang-kadang packaging yang memudahkan pengguna menjadi permintaan. Ada setengah packaging orang suka beli produk A dan produk B ada produk yang sama, tetapi compare pada produk A dan produk B lagi mudah untuk dibawa ke mana-mana. So orang akan ambil produk B. Ataupun produk B senang nak buka, senang nak koyak. Ada tulisan koyak di sini. Simple as that. Dia membantu memudahkan pengguna, convenient, membuat pengguna jadi selesa. Okay, so next, accessible packaging. Okay, mudah nak buka tadilah. Dia memudahkan. Okay, ataupun boleh disimpan balik. Okay, clear labeling. Okay, memudahkan pengguna. Okay, food safety, direct and indirect contact. Okay, food safe. Okay, ada tanda-tanda ciri-ciri keselamatan pada makanan tu. Okay. Alright, so next, sustainable packaging and green packaging. Okay, yang ni akan termasuk dalam chapter yang last nanti. Nanti kita akan tengok chapter next. Chapter next kita akan lebih kepada green packaging lah, sustainable packaging. Ni saya tinggalkan dulu untuk chapter akan datang. Okay, so next, apakah kunci? Okay, key driver for this trend are the following. Okay, so untuk current global packaging trend, okay, so macam mana nak memacu, okay, membimbing ke arah pembangunan daripada segi packaging trend ni. Okay, pertama kena ada legislation and guideline. Okay, so ini adalah tanggungjawab orang yang berkuasa seperti Kementerian Kesihatan ke Kementerian bahagian pemakanan ke, okay, ataupun badan-badan bertauliah ke, okay, seperti Codex Alimentarius dan sebagainya. Dia sepatutnya mengeluarkan satu panduan, guidelines, okay, dan peraturan macam mana kebenaran yang dibenarkan untuk buat packaging yang advance seperti yang kita belajar pada hari ni lah. Okay, innovative technology and material and process. Okay, kena ada inovasi dalam teknologi packaging ni. Okay, tak kisah pembaharuan daripada segi material, buat material yang canggih, yang spesifik, okay, yang special, boleh sedap udara lah, apalah, okay, boleh tukar color, okay, dan juga mungkin daripada segi proses. Kalau dari segi proses, contohnya kita tadilah vacuum packaging, proses dia macam mana, kita buang udara, okay, MAP, kita tukarkan komposisi udara dalam packaging. Okay, so next, change in lifestyle. Okay, perubahan ke cara hidup consumer, okay, rakyat pun dia membantu ke arah pembangunan packaging trend ni juga. Okay, so next, economic cost saving. Okay, yang mana yang lebih jimat cost, okay, iaitu selalunya diberi keutamaan dalam penghasilan packaging. Okay, so next, consumer influence and awareness. Okay, kesedaran pengguna. Okay, convenient packaging ini contoh ni lah. Contohnya pembangunan daripada segi packaging yang memberi keselesaan kepada pengguna. Contohnya kalau tin sebelah kiri kita nampak tin apa tu? Contohnya tin susu lah. Okay, susu pun dah ada sekarang. Dia punya tempat penarik nak bagi senang buka macam dekat air minuman kan. So tak payah nak pakai pisau lah, tak payah nak pakai pembuka tin lah, just tarik saja dah boleh buka tin. Okay, lagi apa lagi, macam ni salad, produk salad. Okay, ada produk sayur dalam beg plastik. Okay, contohnya produk salad ni kalau pasal ada garfu kat dalam dia, orang dah ada siap garfu, aku nak beli yang ni lah. Okay, ada juga produk yang minuman kopi. Okay, alright, mungkin dalam cawan yang agak cantik, okay, agak selesa untuk dibawa ke mana-mana. Okay, okay, ada juga minuman dalam posh, dalam plastik. Okay, macam Ribena tu lah kan. Alright, so next, okay, convenient packaging. Okay, dia ready to use with no further processing, memudahkan pengguna tanpa perlu ada proses-proses yang seterusnya sebelum makan.
Okay, microwavability, okay, contohnya produk-produk microwave, okay, sejuk beku tu letak dalam microwave dia dah masak, okay. Easy openability, mudah untuk dibuka, okay. Come with functionality, okay. Clear instruction on how to use, okay. Memberi instruction macam mana cara nak guna produk tersebut, okey. Kena letak air panas dulu ke, kena letak perincah dulu ke, itu adalah step-step buat Maggi. Dah biasa ke Maggi kan. Okay, so storageability in the pack without decan, okay. So boleh disimpan dalam pack tanpa ada masalah lah. Okay, no leaks, sealability and resealability with easy open. Mungkin kalau kita dah buka, boleh kita seal balik, okay. Mungkin ada jenis-jenis, contohnya posh bag yang airtight bag tu kan. Kalau pasal posh yang bila buka, bila katup tu boleh seal balik. Okay, so itu semuanya memudahkan pengguna. Convenient packaging. Ni contohnya susu cap teapot ni, okey. Dalam bekas yang macam pencuci muka ni. Senang je. Okey, buka, picit, okey, nak simpan balik tutup je, okey. Dan produk dalam dia pun tahan lebih lama juga. So very convenient. Nak bawa ke mana-mana pun senang. Susu cap teko letak dalam poket je ataupun letak dalam bag saja. Okey, boleh bawa pergi travel. Okay, so this is all about chapter 5. So kita hari ni kita tengok pasal vacuum, pasal MAP, kita tengok juga pasal smart, intelligent and active packaging. Okay, retail ready packaging. Okay, apakah faktor-faktor yang memacu trend pembangunan packaging? Okay. Dan juga kita tengok sekali convenient packaging. Apakah jenis-jenis packaging yang kita kategorikan sebagai convenient, memudahkan dan membuat pengguna lebih selesa untuk memakai produk tersebut. Okay, so that's all for chapter 5. Okay, thank you for your attention. Okay, kita akan tengok pada chapter seterusnya mengenai green packaging. Okay, next chapter ni sikit je. So thank you very much. Assalamualaikum.